Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5 sekalian, cikgu harap semua sihat bersama keluarga masing-masing dan sentiasa terus bersemangat meneruskan PDPR di rumah. Baik, kita sambung pembelajaran PDPR Matematik tahun 5 kita pada minggu ini, yang mana pada minggu ini kita akan sambung tentang pertukaran unit massa bahagian yang kedua melibatkan perpuluhan. Jika kalau awak ingat, pada minggu yang lalu cikgu dah ajar dan kita dah belajar berkenaan dengan pertukaran unit massa melibatkan perpuluhan bahagian yang pertama. Minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak tukar daripada tahun ke bulan, daripada jam ke minit dan daripada hari kepada jam. Minggu ini kita sambung lagi 3 kata kunci yang mana kita akan belajar macam mana kita nak tukar pertukaran unit massa melibatkan perpuluhan daripada dekad kepada tahun. Yang kedua daripada abad kepada dekad, dan yang ketiga daripada abad kepada tahun. Jadi mari kita sama-sama belajar dan kita hadam bagaimana pertukaran unit massa bahagian yang kedua melibatkan perpuluhan. Baik murid-murid, jika nak dibandingkan dengan pertukaran unit massa pada minggu yang lalu, kita menggunakan pendarapan lattice. Kita darabkan dengan 60, kita darabkan dengan 12 dan kita darabkan dengan 24 mengikut pertukaran unit massa yang diberi. Untuk pertukaran unit massa pada minggu ini, kita tidak menggunakan kaedah lattice, tetapi kita menggunakan kaedah alihkan titik perpuluhan mengikut apa perkali 10 yang kita darabkan. Okey, contoh yang pertama. Baik, contoh pertama, kalau cikgu ada 5.5 dekad, berapa tahun? Okey, kita pergi kepada kata kunci kita. Pertukaran unit massa melibatkan dekad kepada tahun. 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi, disebabkan 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun, 5.5 dekad berapa tahun? Kita kena darabkan dengan 10. Kita kena darabkan dengan 10. Jadi 5.5 darabkan dengan 10. Itu cikgu kata, bila kita darabkan dengan perkali 10, 10 ke 100 ke, kita tidak perlu buat kaedah lattice, kita akan alihkan titik perpuluhan. Bagaimana kita nak alihkan titik perpuluhan? Sekarang kita tengok ada berapa sifar di sini? Ada 1. Disebabkan ada 1 sifar, kita perlu gerakkan titik perpuluhan ini ke kanan ataupun ke depan disebabkan darab. Jadi kita akan gerakkan 1 kali sahaja. Disebabkan ada 1 sifar, 1 kalilah. Jadi titik perpuluhan yang baru akan ada di sini. Jadi jawapan kita akan dapat 55 perpuluhan sifar. Tak ada nombor belakang. Ataupun biasanya kita akan tulis sebagai 55 sahaja. Jadi 5.5 dekad bersama dengan 55 tahun. Bila kita alihkan titik perpuluhan tu telah bergerak ke titik tempat yang baru di sini. Dia akan jadi 55 perpuluhan, tak ada nombor di belakang, jadi dia adalah sifar. Jadi kita hilangkan je. Kalau titik perpuluhan sifar, kita boleh hilangkan sahaja dengan kita tulis 55. Contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, cikgu ada sifar perpuluhan 25 dekad. Berapa tahun? Kita pergi dulu tengok kata kunci kita, melibatkan dekad dan tahun. Jadi, daripada dekad ke tahun, 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi, kalau sifar perpuluhan 25 dekad, kalau kita nak dapat, kita kena darabkan dengan 10. 10 sifar perpuluhan 25 didarabkan dengan 10. Begitu. Jadi, berapa kali titik perpuluhan tu akan bergerak? 1 kali sebab ada 1 sifar. Ke mana? Ke kanan. Berapa kali? 1. Jadi, 1 kali. Begitu. Jadi jawapan dia akan dapat 2.5 tahun. Contohnya lah. Begitu. Jadi itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan ada 1.3 dekad bersamaan dengan berapa tahun? Masih lagi perkaitan antara dekad kepada tahun, iaitu darabkan dengan 10. Sebab 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 1.3 ni kita kena darabkan dengan 10. Okey, tanpa buat kaedah lattice, tetapi kita buat kaedah pergerakan titik perpuluhan. Sebanyak berapa kali? 1 kali sebab ada 1 sifar.
Ke mana? Ke depan ataupun ke kanan. Satu kali sahaja titik tu akan bergerak satu kali. Dan dia telah bergerak ke sini. Ini adalah titik yang baru. Jadi kita akan dapat 13 perpuluhan sifar. Ataupun kita boleh tulis sebagai 13 sahaja. Kita buang titik perpuluhan sifar ni. Kita tulis sebagai 13 sahaja. Jadi 1.3 dekad bersamaan dengan 13 tahun. Jelas Baik, bagaimana pula untuk abad dan dekad? Kita tengok pula pertukaran daripada abad kepada dekad melibatkan perpuluhan. Contoh cikgu ada cikgu ada 6 perpuluhan abad pada dekad contoh 6.7 abad. Berapa dekad? Sekarang perkaitan unit masa kita ialah daripada abad kepada dekad. Jadi satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Macam mana kita nak cari? Untuk kita cari 6.7 abad berapa dekad, kita kena darabkan 6.7 darabkan dengan 10 dekad. Jadi titik dia kena bergerak berapa kali? Satu kali sahaja. Titik bergerak satu kali sahaja ke depan ataupun ke kanan. Dia akan dapat titik yang baru bergerak. Di akhirnya jawapan kita akan dapat 6, 7 titik sifar. Ataupun kita tulis sahaja sebagai 67. Titik sifar tu kita buang. Tidak ada masalah. So 6.7 abad bersamaan dengan 67 dekad. Jelas Alright. Dia kita gerakkan je berapa kali titik tu bergantung kepada kita darab berapa. Kalau darab 10 lah. Satu kali lah. Sebab dia satu sifar. Okey, contoh yang lain. Cuba cikgu ada sifar perpuluhan 67 abad. Berapa tahun? Daripada abad kepada tahun. Kita tengok kata kunci kita. Daripada satu abad bersamaan dengan 100 tahun. Jadi sifar perpuluhan 67 abad pula berapa tahun? Kita nak dapat, kita kena darabkan dengan 100. Sifar perpuluhan 67 darabkan dengan 100 tahun. Titik perpuluhan kita akan gerakkan ke depan. Okey, berapa kali? Sekarang ada dua sifar. Bila ada dua sifar, kita kena gerakkan dua kali titik perpuluhan tu. Satu kali, dua kali di sini. Ini titik yang baru. Titik tu telah bergerak sebanyak dua kali. Dia menjadi satu nombor yang baru, iaitu sifar ni kita abaikan 6, 7 titik sifar. Ataupun kita boleh tulis sebagai 67 sahaja. Sifar perpuluhan 67 abad bersamaan dengan 67 tahun. Itulah pertukaran unit masa pada minggu ini. Dia tidak melibatkan pendarapan lattice. Dia hanya melibatkan pergerakan titik perpuluhan berapa kali bergantung kepada kata kunci kita. Kalau darab dengan 10, sekali. Kalau darab dengan 100, dua kali. Jelas murid-murid? Murid-murid sekalian, secara kesimpulannya, untuk pendarapan ataupun pertukaran unit masa kita pada minggu ini, iaitu melibatkan tiga kata kunci, iaitu daripada dekad kepada tahun, abad kepada dekad, abad kepada tahun. Kita membuat kaedah pendarapan yang menggerakkan titik perpuluhan bergantung kepada kita darab berapa. Kalau darab 10, satu kali sebab ada satu sifar. Kalau kita darab 100, titik bergerak dua kali. Ke mana? Ke depan ataupun ke kanan nawak. Sebanyak berapa kali bergantung kepada berapa darab. Kalau darab 10, satu sifar sekali. Kalau 100, dua kali. Okey, jelas Baik, untuk pengukuhan latihan pada minggu ini, dalam buku tulis awak boleh buat 3 soalan ni. Okey, cikgu dah tuliskan. Okey, 8.1 dekad berapa tahun? Okey, dekad kepada tahun. Kita pergi kepada kata kunci kita. Dekad kepada tahun, iaitu 10. So, kena darab dengan 10. Bila darab 10, 8.1 darab 10, titik perpuluhan akan bergerak ke kanan ataupun ke depan berapa kali? Kalau darab 10, sifar ada satu, sekali sahaja. Begitulah. Untuk yang ini pula abad kepada dekad. Awak tengok kata kunci tu. Lepas tu awak darabkan. Lepas tu yang akhir sekali 3 soalan cukup lah. Okey, daripada abad kepada tahun pula. Darab 100. Awak selesaikan. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus berhubung dengan cikgu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.